Okey, baik. So, berkaitan dengan chapter 9, heat adalah berkaitan dengan haba. Okey, haba kan. Berkaitan dengan haba, apa yang kamu akan belajar, topik apa yang kamu akan belajar adalah yang ini 1, 2, 3, 4. Okey. So, yang pertama kamu akan belajar berkaitan dengan relationship between temperature and heat. Okey, hubung kait di antara temperature dan juga haba. Okey, suhu dan juga haba. Dan seterusnya, topik yang kedua kamu akan belajar berkaitan dengan heat flow and thermal equilibrium. Okey, pengaliran untuk haba dan juga keseimbangan terma. Okey, nanti kita akan belajar dengan berkaitan dengan benda ni. Seterusnya kamu akan belajar berkaitan dengan principle of expansion and contraction of matter. Okey, di mana pengembangan dan juga pengecutan untuk sesuatu jirim tersebut. Okey, itu kita akan belajar nanti. Dan last kali kamu akan belajar berkaitan dengan relationship between type of surface of object and heat absorption and emission. Okay, hubung kait di antara jenis-jenis untuk sesuatu surface bagi objek, sesuatu permukaan bagi objek, dan juga berkaitan dengan heat absorption, penyerapan untuk haba, dan juga penyebaran untuk haba, emission, heat emission. Okay, so ini adalah 4 subtopik yang kamu akan belajar dalam tajuk heat nanti. Baik, so kita akan pergi kepada subtopik yang pertama. Okay, relationship between heat and temperature. Okay, baik. Dalam buku teks ni dia bagi tahu dah. Kamu dah pernah belajar berkaitan dengan haba pada sekolah rendah dahulu. Betul ke tak? Belum respon ya? Kamu dah belajar tentang haba ke belum? Sekolah rendah dulu? Dah. Dah belajar. Pernah. Okay, so apa yang kamu faham tentang haba sekolah rendah? Belum respon? Tanya dah lupa lah cikgu. Ada siapa boleh bagi tahu tak? Apa yang kamu belajar sekolah rendah dulu? Apa yang kamu faham tentang haba sekolah rendah dulu? Kalau banyak haba panas, kalau sikit sejuk. Kalau haba banyak panas, kalau haba sedikit sejuk. Okey, tu je. Yang lain? Tanda pengembangan. Ni apa dia? Tak dengar. Pengecutan dan dengan pengembangan. pengembangan. Okey, kalau banyak haba maksudnya dia akan jadi pengembangan lah. Okey, kalau haba tersebut makin sedikit, so dia akan jadi pengecutan. Okey, pengecutan dan juga pengembangan. Okey, so itu yang kamu belajar waktu menengah pula, sekolah rendah. Okey, so kita akan belajar apakah yang relationship di antara, hubung kait di antara temperature dan juga heat. Okey, heat ni kamu dah belajar sekolah rendah dahulu, haba. Haba tersebut maksudnya tentang pengecutan, pengembangan tadi kamu kata. Lepas tu haba yang sedikit, haba yang banyak, haba yang sedikit dia akan jadi panas. Haba yang banyak dia akan jadi panas, haba yang sedikit dia akan jadi sejuk. Okey. So, apakah beza antara haba dan juga temperature? Baik, kita akan tengok sama-sama. Dia ada beza antara temperature dan juga haba. Temperature ni suhu. Heat ni adalah haba. Baik. Kamu tengok yang perkataan warna merah ni. Heat is a form of energy. Okay. So, haba ini adalah satu bentuk tenaga sebenarnya. Okay. So, haba ini adalah satu bentuk tenaga. Okay. Heat flow from a hotter region to the colder region. So, kalau untuk haba ini dia akan mengalir daripada tempat yang panas kepada tempat yang sejuk. Contohnya, di antara tangan kamu dan juga phone. Okey. So di antara kedua-duanya katakanlah cikgu letak dekat bahagian room temperature sekarang. Okey. Katakanlah tangan kamu ini dia lebih panas sedikit daripada phone. Okey. Phone ini dia punya heat dia low, phone heat dia low. Kalau tangan heat dia tinggi, hot. Okey, cikgu pegangkan di antara tangan dan juga phone. So, cikgu nak tanya, heat flow daripada tangan ke phone ke bahagian tangan? Tolong respon. Hello? Tangan cikgu, heat dia tinggi. Phone, heat dia rendah. Cikgu pegang phone ni. Tolong bagi tahu cikgu, heat flow daripada tangan ke phone ke tangan? Respon.
Tangan ke phone. Tangan ke phone. Okey, tangan ke phone. Tangan ke phone. Okey, ya betul, tangan ke phone. Sebabkan oleh apa? Heat flow daripada tempat yang panas kepada tempat yang sejuk. Okey. From the hotter to the colder. Sebab itulah kalau kamu letakkan contohnya ais. Okay, letakkan ais dekat bahagian luar contohnya. Ais tersebut akan jadi cair. Disebabkan apa ais tersebut akan jadi cair? Disebabkan oleh ais tersebut menyerap haba. Okey, dia menyerap haba menyebabkan dia akan jadi cair ya. So haba tersebut dia akan flow daripada tempat yang panas dia akan pergi ke tempat sejuk. Ais tersebut sejuk. So dia akan flow ke bahagian ais tersebut menyebabkan ais tersebut akan cair. So, itu adalah berkaitan dengan haba. Okey. Haba ini adalah satu bentuk tenaga. Kamu dah belajar berkaitan dengan tenaga, tajuk yang keberapa sebelumnya? Energi ya. So haba ada banyak-banyak bukan haba, sorry, energi. Energi yang kamu belajar sebelum ni ada electrical energy, ada berkaitan dengan apa lagi, potential energy. Okay, kamu dah belajar sebelum ni. So energi ni ada satu prinsip yang kita belajar sebelum ni, principle conservation of energy. Dah belajar ke belum? Tolong respon. Prinsip keabadian tenaga, principle conservation of energy. Tenaga tak boleh hancur. Ya, okey. Tenaga tak boleh hancur. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dimusnahkan, hancur, tidak boleh dihancurkan. Lagi Aziz, tenaga? Tenaga berubah bentuk. Okey, tenaga tidak boleh dimusnahkan, tenaga tidak boleh dicipta, dia hanya boleh diubah. Boleh diubah. Okey? Dan salah satu jenis tenaga adalah heat ni lah. Okey? Haba adalah tenaga. Okey? Contohnya macam mana nak cakap? Tayar. Kamu belajar kan sebelum ni. Tayar, bila dia bergerak, okey? So untuk pergerakan tersebut, nama tenaga tersebut adalah tenaga apa? Kalau tayar tersebut bergerak, tolong respon. Tenaga kinetik. Ya betul, tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik dia bergerak dan dia bergeser dengan bahagian apa dia ni jalan. So daripada tenaga kinetik tersebut bila dia bergeser dia akan menghasilkan tenaga yang lain. Apa tenaga dia? Respon? Tenaga haba. Ya, tenaga haba. Disebabkan oleh ada friction yang berlaku, so dia akan convertkan untuk berkaitan yang kinetik, dia akan jadi tenaga haba juga. So tenaga dia boleh dipindahkan daripada tenaga kinetik tadi bertukar menjadi tenaga haba. Ini contohnya. Okay. So heat ini adalah satu bentuk tenaga. Dan tolong beritahu cikgu je, kamu dah belajar belum? Apakah SI unit untuk heat energy? Unit bagi energi. Tolong respon. Hello. Hello, unit bagi energi. Tak tahu kan? Tak tahu. Tak tahu? Kita dah belajar sebelum ni. Dia start daripada J. Apa dia? Joule. Ya betul. Kita dah belajar lah. Okey, unit bagi energi adalah Joule. Sekejap. Okey. Unit bagi energi adalah Joule. So apa-apa jenis tenaga, kinetic energy ke, potential energy ke, heat energy ke, kalau kita buat calculation, contohnya kita akan dapat nilai untuk heat energy tersebut. Katakanlah nilai adalah 30 nilai dia. So unit bagi energi tersebut adalah Joule. Tolonglah ingat. Okay. Dalam kita pergi ke menengah atas nanti, form 4 dan juga form 5, kamu akan belajar dengan lebih lanjut berkaitan tenaga ni. So unit ni adalah benda yang paling penting. Sebab kalau ada calculation nanti, perlukan kepada unit. Okay, baik, seterusnya. So, heat kita dah belajar. So, kita akan pergi kepada temperature. Suhu. Okay. Selalu kalau dalam eksperimen, okay, kamu selalu buat suhu. Apakah apparatus yang kita akan gunakan untuk cek suhu, temperature? Respon? Termometer. Termometer. Dah ada jawapan apa kat sini. Okay. Kita akan gunakan termometer. Okay. So, suhu ni apa beza dia dengan heat? Pembezaan?
Suhu, apakah beza dia dengan heat? So kita akan belajar dengan lebih lanjut apakah itu dimaksudkan dengan temperature ataupun suhu. Okay, sekejap. Temperature is a measure of degree of hotness. Okay, ini maksud untuk temperature. Okay. Mengukur degree untuk sesuatu kepanasan ataupun coldness of an object. Bermaksud bahawa suhu ini adalah satu indikator untuk mengukur kepanasan sesuatu objek. Sama ada dia panas ataupun sejuk, kita akan ukur. Dan kita akan ukur tersebut menggunakan yang kamu sebut tadi lah, termometer. So itu beza suhu dengan heat. Heat ini tadi adalah apa? Lawrence Park? Heat adalah apa tadi? Tenaga. Tenaga. Salah satu bentuk Satu bentuk tenaga. Ya betul. Contohnya air tersebut dia panas. Dia ada haba. So air tersebut ada tenaga haba. So heat tersebut berkaitan dengan tenaga. Kalau untuk temperature berkaitan dengan apa? Respon? Nak kira Nak kepanasan kira atau kesejukan. kepanasan kesejukan. Good. Nak kira kepanasan. Maksudnya air tersebut, dalam air tersebut tadi dah ada heat. So kita nak kira kepanasan untuk air tersebut, kita akan gunakan satu apparatus untuk memastikan kita dapat tahu, oh berapa dia punya suhu ni, berapa dia punya tahap kepanasan ataupun kesejukan. Itulah temperature. So nak senang ingat temperature, kamu ingat termometer. Kalau heat, kamu ingat tentang panas lah. Okay, tentang energi, tenaga. Okay, so itu beza di antara kedua-duanya, temperature dan juga heat. Okay. When water is heated, its temperature increase. So bila water tersebut dia makin panas, so dia akan menyebabkan temperature akan makin meningkat. Okay. When ice cube are placed around the bottle of juice, the temperature of bottle decrease. Okay. So, bila dalam teh ais, temperature akan makin drop, makin decrease. So ni temperature change according to its surrounding. Okay. So itulah beza di antara heat dan juga termometer. Thermometer pula, temperature. Okay. So tolong ingat. Okay. Difference between heat and temperature. So ini lebih lanjut lagi. Heat, form of energy. Temperature, degree of hotness and coldness of an object. Okay, heat di measure dalam joule. Kalau dalam temperature, kita gunakan termometer. Apakah unit bagi termometer yang kamu gunakan dalam eksperimen? Respon? Celsius. Degree Celsius. Okay. So dalam temperature kamu akan gunakan degree Celsius ataupun Kelvin. Menengah atas nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut apakah beza di antara Celsius dan juga Kelvin. Okay. So dalam kamu punya syllabus sekarang ni, kamu hanya tahu bahawa SI unit bagi temperature adalah Celsius dan juga Kelvin. Okay, baik. Seterusnya, heat. The amount of heat depend on the type of material, quantity of material and temperature. Sesuatu amount bagi haba tersebut dia bergantung kepada jenis, type, quantity, okay, untuk sesuatu material dan juga temperature. Okay. So haba tersebut bergantung kepada jenis dan juga quantity bagi material dan juga temperature tersebut. Tapi kalau untuk temperature, temperature depend on the degree of movement of particle in a matter. Okay. So kalau untuk temperature, dia bergantung kepada tahap ataupun degree bagi sesuatu pergerakan bagi partikel tersebut. Pergerakan ini movement ini kamu boleh kaitkan dengan Kelvin sebenarnya. Okey, tak apa. Jangan pening-pening, berkaitan dengan Kelvin nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut menengah atas nanti. Cikgu tak nak sentuh lagi berkaitan dengan Kelvin sebab itu menengah atas nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut. Okey. So untuk temperature ni kamu akan tahu bahawa dia beza dengan heat, tiga benda ni. Dan benda yang terakhir ini adalah temperature, dia akan mengukur berkaitan dengan pergerakan yang di mana dia berkaitan dengan Kelvin. Manakala untuk heat, dia akan ukur berkaitan dengan depends on the type dan juga quantity. Okay. Jenis material tersebut dan juga quantity tersebut kita tahu amount untuk haba. Tapi kalau untuk pergerakan, kita akan tahu berkaitan dengan temperature. Okay. Kalau type dengan quantity, haba. Pergerakan tentang temperature.
Okey, baik. Seterusnya. Okey, formative practice. Kita try sikit. State SI unit of heat. Tolong bagi tahu sikit. SI unit untuk heat adalah apa? Tadi kita baru belajar. Respon? Joule. Joule. Okay, good. Joule. Is the sense of touch a reliable method to determine if a person has fever? Give an explanation for your answer. Kita touch. Kita tahu bahawa orang tersebut dia akan ada demam. So, tolong bagi tahu sikit. Macam mana kamu touch? Kamu tahu orang tersebut demam? Respon? Tanpa raca dia. Panas. Tanpa raca. Temperature. Temperature, kamu bukannya ada termometer. Masalahnya kamu sentuh guna tangan dia. So macam mana kamu tahu dia demam? Rasa panas ke sejuk? Rasa Ya, panas. rasa panas ataupun sejuk. Ya betul. So bila kamu sentuh, kamu akan rasa panas ataupun sejuk. So tangan kamu ni dia ada sense. Okey. Dia ada deria, dia ada nerve. Okey. Di mana bila kamu sentuh, kamu akan tahu, oh okey, rasa panas sikit. Okey, dia demam ni. Rasa sejuk sikit. Okey, demam ni. Okey. So disebabkan oleh tangan kamu tu boleh sense untuk coldness dan juga hotness. Okay. Baik. Seterusnya kita pergi kepada 9.2 heat flow and thermal equilibrium. So habis untuk 9.1 so kamu dapat bezakanlah di antara heat dan juga temperature yang kita dah bincangkan tadi. Baik, seterusnya kita pergi kepada heat flow and thermal equilibrium. Pergerakan untuk haba dan juga keseimbangan terma. Okay, kita pergi kepada pergerakan haba dulu. Cikgu dah beritahu tadi dah. Haba bergerak daripada sejuk ke panas ke sejuk? Tolong respon. Panas ke sejuk? Okay, panas ke sejuk. Okay. Sebab itulah kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ini, aiskrim, bila kita letak dekat luar, aiskrim tersebut akan jadi apa? Tolong respon. Akan jadi cair. Cair. Sebab apa aiskrim cair? Respon. Sebab apa aiskrim cair? Ada haba. Okey, sebab ada haba. Okey. Sebab apa aiskrim cair? Disebabkan oleh aiskrim tersebut dia akan menyerap haba daripada luar. Haba ni dia akan ditransferkan dan haba akan transfer daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. So aiskrim ni sejuk. So haba daripada luar akan transfer pergi kepada aiskrim. So aiskrim ni akan mencair. Okay. So heat flow from a hot object to cool object. Tolong ingat, daripada tempat yang sejuk kepada tempat yang panas dia akan transfer. Okay. So saya nak tanya, kalau kamu demam, badan kamu panas, kawan kamu ambil tangan letak dekat dahi kamu. Kamu demam, badan kamu panas, kawan kamu ambil tangan letak kat dahi. Sekarang cikgu nak tanya, heat flow daripada kawan kamu ke kamu kepada kawan kamu? Tolong respon. Kamu ke kawan kamu? Kamu ke kawan kamu. Cikgu bagi tahu balik situasi Dengar baik-baik Kawan kamu demam. Cikgu cakap kawan kamu demam ke kamu demam Kawan kamu. kawan Dan kamu. kawan kamu ke kamu. Kawan kamu ke kamu. Okey, sabar. Cikgu betulkan balik situasi Kawan kamu demam. Kawan kamu demam, badan kawan kamu panas, badan dia panas. Kamu ambil tangan kamu, pegang dekat atas kepala kawan kamu. Kawan kamu yang demam Okey. Sekarang cikgu nak tanya, heat flow daripada kamu ke kawan kepada kamu. Respon. Kawan saya ke Kawan saya. kepada kamu. Kawan-kawan ke kamu. Kawan ke kamu. Okey, heat flow daripada kawan ke kamu. Ya, betul. Okey, kawan kamu dia punya badan dia panas, so dia akan flowkan heat dia kepada tangan kamu sebab tangan kamu sejuk. Badan dia panas. Okey. So heat flow daripada hot object kepada cool object. Okey, good. Fahamlah. Okey. So itu adalah berkaitan dengan heat flow. Okey. Contoh yang paling ringkas adalah ais lah. Sebab apa ais boleh cair? Sebab kan oleh heat dia akan flow daripada tempat yang hot kepada tempat yang sejuk. So aiskrim ni sejuk. So sebab itulah heat tersebut datang kepada aiskrim tersebut. Aiskrim akan jadi cair. Okey, baik, seterusnya heat flow happen in the three different way. Okey, untuk
pengaliran haba dia akan berlaku dalam 3 cara yang berbeza. Cara yang pertama, ini penting, kamu perlu tahu nama-nama dia. Conduction, conduction, convection, dan juga radiation. Conduct, convect, radiate. Conduction, convection, radiation. Tolong ingat 3 perkataan ini. Pergi satu-satu. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan conduction, convection, radiation? Okay. Kalau kita ada di maktab sekarang ni, so kita boleh buat eksperimen ni dah. Yang kita kat rumah, so kita hanya belajar sajalah. Okey, conduction. Okey, conduction ni adalah apa? Kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ni, Bunsen burner dia akan keluarkan apa? Nasma? Bunsen burner akan keluarkan apa? Haba, dia akan keluar haba. Okay. So dia ada api, flame, so dia akan keluarkan haba lah. Okay. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini ada copper rod. Copper rod ni, lepas tu ada thumbtack. Ada thumbtack K, ada L, ada M. Thumbtack ni adalah paku payung. Paku payung ni akan dilekatkan dekat bahagian copper rod ni. Ya, akan dilekatkan dekat bahagian copper rod ni. Okay. So bila dia dah lekatkan K, L, M, okay, dipanaskan Bunsen burner ni di on, dia akan panaskan copper rod ni. Cikgu nak tanya, di antara K, L, M, mana satu yang akan jatuh dahulu? Thumbtack ni, tolong respon. K. K. Okey, K yang akan jatuh dulu. Okey, tolong bagi tahu cikgu konsep untuk heat, dia akan transfer daripada cool ke hot ke cool? Respon. Hot ke cool? Hot ke cool. Okey, so cikgu nak tanya, api ni hot ke cool? Respon. Hot. 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 Dekat bahagian thumbtack ni, untuk permulaan sebelum dia panaskan, cool ke hot? Cool. Cool. Old. Cool lah. So bila kita kenakan api ni kepada copper, hot heat ni akan transfer daripada hot pergi ke bahagian cool. So dia akan transfer lah, dia akan jalan lalu dekat bahagian copper rod ni. Okey, cikgu nak tanya sekarang ni, copper rod ni liquid ke solid ke gas? Copper rod. Solid. 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 Okey. So inilah yang dimaksudkan dengan conduction. Conduction tu adalah apa? Heat flow. Okay. Pergerakan untuk heat, okay, di dalam tempat yang solid. Di dalam metal untuk solid, dalam jirim yang solid. Sebab itulah flame ini kita kenakan kepada batang ini. Batang ini adalah solid. So dia akan flow dekat bahagian solid ni daripada tempat yang panas kepada tempat yang sejuk. So kita akan tengok K ni, thumbtack K akan jatuh bawah, diikuti dengan L, jatuh ke bawah, diikuti dengan M. So tahulah kamu bahawa heat tersebut akan flow daripada hot pergi kepada cool region. Dan nama konsep untuk heat flow ini kita namakan sebagai apa? Nasma? Kita namakan sebagai Conduction. yeah, Conduction. okay. So dia akan flow di bahagian solid. Tolong ingat heat flow dekat bahagian dalam solid namanya adalah conduction. Tolong bagi tahu cikgu contoh yang lain. Kalau kita buat eksperimen ni, contoh yang lain untuk conduction dalam kehidupan seharian. Bila heat tersebut transfer dekat bahagian solid. Untuk conduction dalam kehidupan seharian selain daripada eksperimen ni. Rasman? Kamu boleh fikir dalam kehidupan seharian apa yang contoh conduction dalam kehidupan seharian? Masak. Okey, masak contohnya. Okey, masak tolong spesifikkan lagi. Di antara apa dan maksudnya dia panaskan apa? Panaskan minyak. Panaskan minyak. Minyak tu solid ke liquid? Kuali. Okey, kuali. Ini kuali. Kamu kenakan api dekat bahagian kuali tersebut. So kuali tersebut akan panas, betul? So heat tersebut transfer dengan ke bahagian solid. Kuali itu solid. Okay? So itu adalah conduction. Ya, betul. Okay, good. Contoh yang lain,
Selain daripada masak, satu lagi contoh. Air panas ke sudu? Air panas ke sudu. Tu dah salah dah. Air panas ke sudu. Ya. Air panas, ya. Okey. Air panas ke sudu. Air panas, sudu. Okey. Sudu tersebut solid kan? Orang cakap sudu solid lah. Bermaksud Solid juga. okey. Air panas tersebut dia ada heat. Heat tersebut akan transfer ke bahagian dalam sudu, so sudu tersebut akan jadi panas. Okey, good. Okay. Tengok air tadi, itu liquid. Okey, betul. Maksudnya yang sudu tu lah, yang solid kan. Okey, so itu ada conduction. Okay, good. Terus. Okay. So conduction adalah heat flow untuk bahagian dalam solid. Okay. Baik, seterusnya. Kita pergi kepada convection. Tadi cikgu conduction ni dalam solid. Convection kalau kamu tengok sini ada dua jenis. Convection in liquid, convection in gas. So untuk convection ini adalah heat flow juga. Heat flow. Okey, tapi dia boleh dalam dua state ataupun dua metal, iaitu liquid dan juga gas. So tolong ingat, kataan convection adalah pengaliran untuk haba bagi liquid dan juga pengaliran untuk haba bagi gas. Okay. Kalau conduction, pengaliran untuk haba bagi apa? Kalau conduction, pengaliran haba untuk metal apa? Solid. Solid. Convection adalah untuk liquid dan juga untuk gas. Okey, kita pergi contoh ni. Dalam eksperimen yang kamu akan lakukan, sepatutnya kamu akan panaskan air. Okey, so heat daripada Bunsen burner ini akan transferkan ke bahagian liquid. Dia akan pergi kepada beaker, seterusnya dia akan pergi kepada liquid. So liquid ini keseluruhan untuk convection, convection dia akan berputar. Maksudnya heat tersebut dia akan berputar daripada bawah sampai ke atas. So fully untuk air ini dia akan panas keseluruhannya. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan convection. Okay. So convection ini di mana heat flow ini daripada Bunsen burner pergi kepada bahagian air, dan air ini state dia adalah apa? Ataupun metal dia adalah apa? Respon? Liquid. State dia adalah liquid. So tahulah kamu bahawa heat flow untuk bahagian liquid untuk convection dia akan kita namakan sebagai convection lah. Okay. Heat flow untuk liquid namanya adalah convection. Okay. So selain daripada kita panaskan air, tolong bagi tahu cikgu contoh yang lain bagi convection in liquid. Respon? Selain daripada kita panaskan air dalam gambar, apa lagi? Convection in liquid. Heat flow in liquid. Tadi dah ada seorang bagi tahu orang tadi. Contoh. Air ni. Jerang air. Jerang air pun sama juga lah, panaskan air juga ini. Contoh liquid lain selain daripada air. Yang kita nak minyak. Okay, good. Okay. So kita panaskan minyak. So minyak tersebut adalah liquid, so akan berlaku convection dekat bahagian dalam minyak. So minyak tersebut akan jadi panas. Okay, transfer of heat untuk ke bahagian liquid. Okay habis settle lah untuk bahagian convection in liquid. Baik, seterusnya convection in gas. Okay, satu lagi nama convection ataupun heat transfer iaitu dalam bentuk gas. Kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ini, okay, di sini ada candle. Di sini ada glowing incense stick. Lepas tu dia letakkan dalam beaker. Lepas tu dia akan letakkan T-shape cardboard. Okay, T-shape cardboard. Kalau kamu tengok T-shape cardboard ni, dia letakkan pembahagi. Bahagi untuk candle, satu side untuk candle belah kanan, satu side untuk glowing incense stick. Okay. Dan seterusnya glowing incense stick ni permulaannya dia akan glowkan dia akan panaskan dia. Okay. Seterusnya kita akan padam. Bila api tersebut kita padam, apa yang akan keluar? Tolong respon. Bila api padam, apa yang akan keluar? Hello?
Bila api padam, apa yang akan keluar? Ni convection untuk gas. Asap. So, asap. Ya, betul. Asap. So, asap akan keluar. So, bila kita buat pembahagi macam ni, asap tersebut boleh tak masuk dekat bahagian candle. Kalau glowing ni, bila kita dah matikan api dia, so akan ada asap dekat bahagian ni. Adakah dia akan masuk dekat bahagian candle ni? Tolong respon. Bila kita buat pembahagi Masuk macam ke? ni, masuk ke tak? Enggak. Bila kita ada pembahagi macam ni, kalau ada ruang, dia akan masuk. Kalau tidak ada ruang, dia akan berkumpul dekat bahagian ini sahaja. Bermaksud bahawa itu convection untuk gas. Bermaksud heat daripada glowing incense stick tadi, okey, asap-asap yang kamu nampak tadi tu, asap tersebut adalah dia bawa heat lah. Heat tersebut dia akan convert. Maksudnya dia akan berputar-putar dekat bahagian ruangan yang dia ada lah. Maksudnya kalau candle ni pun dah habis, akan ada asap. So asap tersebut akan berkumpul ataupun convert, pengaliran tersebut akan berlaku dekat kawasan itu sahaja. Okay. So heat flow tersebut akan berlaku dekat kawasan kawasan yang ada candle tersebut contohnya. Okay. So itu adalah heat transfer untuk bahagian gas. Dan kita namakan dia sebagai convection in gas. Okay. Baik. Seterusnya, radiation. Okay. So kamu dah tahu conduction, kamu dah tahu convection. Seterusnya kita pergi kepada radiation. Okay, radiation ni adalah apa? Okay. Untuk conduction, dia ada dia punya heat flow tersebut adalah melalui solid. Untuk convection, heat flow dia melalui liquid, dan juga untuk convection juga heat flow dia melalui gas. Baik, untuk radiation adalah di mana dekat bahagian dalam ini, kalau kamu tengok vacuum. Dekat bahagian dalam ini dia punya state dia adalah vacuum. Medium dia adalah vacuum. Tolong bagi tahu cikgu, vacuum ni adalah apa? Kamu dah belajar sebelum? Tak ada udara. Tidak ada air. Tidak ada udara. Maksudnya medium dia tidak ada udara langsung. Tak ada liquid, tak ada solid, tak ada udara. Okey, tak ada udara. Vacuum. Okey, boleh So, radiation ni adalah apa? Kalau kamu tengok dekat bahagian dalam balang ni, dijadikan dalam balang ni vacuum. Seterusnya dia nyalakan bulb. Supposedly kalau nyalakan bulb, kamu letak tangan dekat bulb tersebut, kamu akan rasa apa? Respon? Panas. Rasa panas. Ya, rasa panas. So, kita letakkan bulb. Kamu pegang bulb tersebut, kamu akan rasa panas sebabkan oleh kamu pegang bulb tersebut. So, kontak di antara bulb dan juga tangan kamu, itu adalah apa? Ya, katakanlah ni bulb. Kamu nyalakan bulb, lepas kamu pegang bulb tersebut, kamu akan rasa panas. So, sekarang ni cikgu nak tanya, heat flow tu melalui conduction ke convection yang kamu dah belajar? Respon? Conduction. Okay, conduction. Okay, good. Okay. Panas tersebut kamu rasa daripada bulb tersebut. Okay. Baik. Tapi kalau dalam situasi ini, bulb tersebut kita letakkan dalam balang. Balang ini kita hilangkan dia punya air. Dia akan jadi vacuum sahaja. Okay. So, heat tersebut akan transfer juga. Dia akan transfer pergi kepada bahagian luaran balang. Dan luaran balang tersebut kamu pegang dan masih rasa panas lagi, hot. Masih rasa panas lagi, hot. Masih rasa panas. So, ini membuktikan bahawa heat masih lagi transfer daripada bulb ini pergi ke bahagian surface untuk balang. Dan macam mana cara ditransfer? Cara transfer adalah dalam namanya adalah radiation. Radiation ni adalah apa? Heat flow through melalui medium. Medium apa? Respon? Medium? Hello? Vacuum. Vacuum. Ya, betul. Vacuum. Yang tidak ada molekul udara, tidak ada molekul solid, tidak ada
molekul untuk liquid. Okay. So dia transfer melalui vacuum. So ini contoh untuk radiation. Okay. Di mana dalam balang ni sebenarnya tak ada udara langsung dah. Supposedly kalau tak ada udara, dia tak adalah heat tersebut tak boleh nak transfer, tapi masih lagi boleh transfer untuk heat disebabkan oleh apa? Dia boleh ditransferkan melalui vacuum. Okay. So heat boleh ditransferkan melalui vacuum, so nama heat flow tersebut adalah radiation, radiasi. Okay. So kita tengok contoh satu-satu berkaitan dengan ketiga-tiga konsep untuk heat flow ini. Okay, conduction. Okay, the process of transfer from hot region to cold region through a solid medium. Okay, solid, macam juga tadi. The particle that receive heat energy will vibrate and collide with one another more frequently and transfer the heat to the whole medium. Okay, so contohnya macam ni lah. Okay, kamu cakap tadi. Kalau kita panaskan periuk ni, so molekul-molekul dalam periuk ni dia akan vibrate dan dia akan collide di antara satu sama lain. Molekul-molekul akan collide. Sebab heat energy bila dia transfer ke bahagian satu benda yang solid, so dia akan menyebabkan solid tersebut dia akan bergetar. Dia akan ada kinetic energy disebabkan oleh kepanasan tersebut. Okay. Sebab itu kalau kamu panaskan, contohnya kalau kamu panaskan metal tersebut akan makin membesar ke ataupun makin mengecut bila kamu panaskan. Ini ikut logik. Besar. Membesar. Makin membesar. Sebab apa dia makin membesar? Disebabkan oleh molekul tersebut dia akan collide di antara satu sama lain. Okay. Bila kena cahaya haba, dia akan collide di antara satu sama lain. So dalam masa yang sama, molekul tersebut akan makin membesar lah disebabkan oleh collide ataupun pelanggaran tersebut berlaku. Okay. Baik, seterusnya. Convection. Convection adalah heat flow daripada liquid ataupun daripada gas. Okay. So kalau contohnya dalam gambar ini adalah daripada dalam liquid lah. Kalau kita tengok kat bahagian dalam air ni ada warna merah dan juga warna biru. Okay. Di mana dia akan flow, yang panas tersebut akan kebanyakan yang berkumpul dekat bahagian bawah sebab dia dekat dengan api. So yang panas akan naik ke atas, yang sejuk akan turun ke bahagian bawah. So dia akan berputar. So itu convection. Okay, itu convection untuk liquid. Okay. Baik. Seterusnya, radiation, the process of transferring heat without any medium. Heat can propagate through an empty space or vacuum. Type of surface, okay. Kalau untuk radiation, kalau macam ini tak nampak sangat. Contohnya ada tak? Okay. Contohnya macam kamu sidai baju. Kamu sidai baju. Baju kamu akan kering. Kering disebabkan oleh apa? Vespa? Kamu sidai baju. Baju kamu kering. Sebab apa? Disebabkan matahari. Okey, sebab cahaya matahari kan. Panas sebab cahaya matahari. Cahaya matahari dekat ke jauh dengan bumi? Jauh. Dekat. Dekat. Cahaya matahari dengan bumi jauh kan. Okay. So, cahaya matahari bumi yang jauh maksudnya daripada matahari nak pergi ke bumi, okay, heat tersebut akan flow sangat jauh. Okay. Daripada matahari nak ke bumi sangat jauh. So dia akan melalui medium-medium di mana dia ada vacuum, okay. Dia ada air. Kebanyakannya medium vacuum lah. Okay, vacuum kan. So bila vacuum kita namakan bahawa heat flow daripada matahari pergi ke bumi ini namanya adalah radiation. Okey, radiasi. Di mana heat flow tersebut boleh melalui vacuum, so kita namakan sebagai radiation. Okey. Itu contoh untuk heat flow bagi radiasi. Okey. So kalau kamu sidai baju, kamu terfikir, okey, ini heat flow sebenarnya datang daripada radiasi sebenarnya. Sebab daripada cahaya matahari nak ke bumi itu jauh. So dia mesti akan melalui medium yang vacuum. Itu namanya adalah radiation. Okay. Cikgu nak tanya, kalau kita buka aircon kat dalam bilik, bilik kamu panas. Kamu buka aircon. Bila buka aircon, bilik tersebut akan jadi sejuk.
Okay. Bila disebabkan jadi sejuk, maksudnya pengudaraan yang panas, sejuk, dia akan berputar. So, cikgu nak tanya, itu adalah konsep heat flow yang mana? Conduction ke, convection ke, radiation? No respon? Untuk aircon? Convection. Untuk aircon. Convection kot. Convection. Ya, betul. Convection of air. Okay. Kalau untuk aircon adalah berkaitan dengan convection untuk air. Kat sini ada tak? Tak ada. Okay. Convection untuk air tu lebih kurang macam ni lah. Sea breeze ataupun land breeze ni. Bayu laut dan juga bayu darat. Sekolah rendah tu dah belajar tu. Bayu laut dan juga bayu darat. Tolong respon sekejap. Tak belajar lagi. Tak belajar lagi ya? Tak pernah tahu langsung tentang bayu laut dan juga bayu darat. Siapa ada pernah terbaca berkaitan dengan bayu laut dan juga bayu darat sebelum cikgu terangkan? Ada siapa nak share tak berkaitan dengan bayu laut dan juga bayu darat? Dia pernah baca ke? Cikgu buka ni, tak ada siapa yang tahu berkaitan dengan bayu laut dan juga bayu darat? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Okay, baik. So, kita terangkanlah. Fenomena bayu laut dan juga bayu darat ni akan berlaku dekat bumi, okey, dan dia akan berlaku setiap hari. Okey. Okey, kita pergi kepada bayu laut dahulu. Sea breeze. Ini bayu laut eh. Sebelum tu cikgu terangkan dulu. Kataan breeze. Kataan breeze. Okey, breeze ini merujuk kepada bayu. Dan bayu ini adalah angin yang sejuk. Kalau ingat angin yang sejuk. Okay. So, sea breeze bermaksud angin yang sejuk datangnya daripada sea, laut. Okay. Angin yang sejuk datangnya daripada laut. Contohnya, dia akan berlaku waktu bila? Kalau kamu tengok dalam gambar ni, waktu siang ke waktu malam? Respon? Siang. Siang. Okey, waktu siang So, waktu siang dekat bahagian bumi darat, dekat bahagian darat ni kamu nampak ada pokok-pokok, ada rumput-rumput. So, bahagian darat ni panas ke sejuk? Tolong respon. Waktu siang? Panas. Dekat jalan-jalan semua panas. Hot. Okay, hot Okay. So, waktu siang dekat bahagian ground ataupun bahagian darat, dia akan jadi hot, panas sebab ada matahari. Dan waktu siang untuk bahagian laut dia akan jadi cool. Cool ni bukan bermaksud dia sejuk sangat tak. Bermaksud bahawa bila waktu siang bahagian darat ni dia panas, bahagian laut ni dia sejuk sedikit. Okey. So, ada satu fenomena yang akan jadi iaitu sea breeze pada waktu siang. Di mana laut dia akan jadi sejuk, darat panas, so laut dia akan menghantar angin yang sejuk ke bahagian darat. Sebab apa boleh jadi macam tu? Okey, kita belajar sama-sama. Bila panas, molekul untuk udara, molekul bila panas, molekul untuk udara dia akan jadi less dense. Dense tu apa? Density kamu belajar. Density tu apa? Respon? Ketumpatan. Ya, ketumpatan. Okay, ketumpatan dia akan jadi kurang apabila dia panas. Bila dia panas, ketumpatan akan jadi kurang. So, kalau ketumpatan kurang, dia akan naik ke atas ke, dia akan berat ke, dia akan jadi ringan. So, respon? Ringan. Dia akan jadi ringan. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa formula untuk density? Form 1 dulu kamu nak belajar? Okay. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa formula untuk density? Sekejap. Mass over volume. Mass over volume. Okay, good. Over volume. Okay.
So untuk density mass over volume. So bila density ni dia akan jadi less, akan jadi low, density dia low, bermaksud bahawa mass dia juga low. Okay, mass dia low, bermaksud bahawa dia akan jadi ringan. Ringan. Okay, dia akan jadi ringan. So kalau dia jadi ringan bermaksud dia akan naik ke atas. Sebab ringan. So waktu siang darat panas, so dia akan jadi ringan, dia akan naik ke atas molekul udara dia. Warm air rises. Okay. Bila molekul udara naik ke atas, maksudnya dekat bahagian ground ini molekul udara dia akan makin berkurangan. So, molekul udara dia makin berkurangan. Bila molekul udara makin berkurangan, dia perlu diisi untuk molekul udara tersebut. Siapa yang diisi? Molekul udara daripada laut. Sebab molekul udara daripada laut dia denser. Apa maksud denser dalam Melayu? Kita belajar less dense dengan denser. Denser ni maksud dia ketumpatan dia? Lebih tumpat. Dia lebih tumpat, tinggi. Kalau ketumpatan dia lebih tumpat bermaksud untuk mass dia makin bertambah ke makin berkurang? Mass Makin bertambah. Tambah. Mass makin bertambah. So dia berat ke dia ringan? Berat. Berat. Ya, betul. Berat. Molekul dia berat. Okay. So molekul berat selalunya berada di bahagian bawah. So dia akan transferkan ke bahagian darat yang di mana dia dah kehilangan molekul sebabkan oleh dia dah naik ke atas. Okay. Molekul dia ni dia naik ke atas. So molekul dia banyak hilang lah. So molekul udara yang berat-berat ni dia akan transfer balik ke bahagian sini supaya akan ada molekul udara balik. So benda ini akan berputar untuk waktu siang. Ini namanya sea breeze, bayu laut. Bayu tu stand for apa? Angin yang Sejuk. sejuk. Ya, betul. Bayu tu adalah angin yang sejuk. Okay. So waktu siang angin yang sejuk tu datang daripada laut. Sebab itulah namanya sea breeze. Dan angin yang sejuk berat ke ringan? Kalau respon? Sejuk. Cold. Dia ringan Angin ke yang sejuk berat. berat. Okey, denser. Berat ketumpatan dia tinggi. Okey, boleh. So dia akan berputar. So itu adalah sea breeze. Baik. Okay, ini yang cikgu terangkan tadi the formation of land breeze and during the day the sun heat up and land faster than the sea. Okay. So waktu siang dekat bahagian land ni akan jadi panas. Lagi panas daripada bahagian laut. Okay, dah settle lah tu. Cikgu dah terangkan berkaitan dengan sea breeze. Okay. Land breeze ni dia terbalik. Okay. Waktu malam, okay, sebelum tu land breeze. Tolong beritahu cikgu, breeze ni dalam Melayu adalah apa? Bukan sabun breeze kan? Bayu sejuk. Bayu. Angin yang sejuk. Okey, angin yang sejuk. Okay, good. Angin yang sejuk. Breeze. Okey. So waktu malam namanya adalah land breeze. Land ni adalah darat. Okay, darat. Okay. Waktu land darat yang akan mengeluarkan bayu. Okay, membawa bayu. Bayu itu adalah angin yang sejuk. Okay. Waktu malam, kamu tengok ada bulan. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Waktu malam dekat bahagian land tersebut, tolong beritahu cikgu cool ke ataupun hot? Respon? Waktu malam. Cool. Sejuk. So kalau land yang cool, apa dia ni, sea dia akan jadi cool ke hot? Hot. Kan hot. Okay, hot. Okay. So dia terbalik lah. Waktu malam yang apa dia ni, land dia akan jadi cool lagi daripada sea. Okay, sea dia akan jadi hot sikit daripada land. Okay. Okay, tolong cikgu. Kalau cool berkaitan dengan density, dia denser ke ataupun less dense? Respon? Cool? Kalau cold dense. Okay, More dense. denser. Okay, kalau denser bermaksud bahawa ringan ke berat? Berat. 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 Molekul udara dia berat. Okay, good. Baik, seterusnya hot.
Kalau hot, density dia macam mana? Respon? Density dia kurang, so dia akan jadi ringan. Less dense. Okay, density dia akan jadi kurang, less dense. So dia akan jadi ringan. Kalau ringan dia akan naik ke atas ke dia akan turun bawah? Respon? Naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas. So molekul udara dia mula ada kat sini. Bila dia naik ke atas, so dia dah tak ada molekul udara, dia ada kosong lah. Sekejap. Cuba padam ini. Okey, molekul udara dia akan jadi tapak kosong. Sebab molekul udara dia dah naik ke atas. Okey, siapa yang isi molekul udara dekat bahagian bawah ni? Cool daripada bahagian darat yang akan mengisi. Sebab bahagian darat dia berat, denser. So dia akan transfer dekat bahagian bawah saja berat. So dia akan transfer balik ke bahagian laut. Laut akan jadi panas, dia akan naik ke atas. So dia akan berulang. So ini adalah convection of air. Okay, ini adalah convection of air. Okay. Itulah yang kamu belajar tentang land breeze dan juga sea breeze. Okey, tolong respon ya berkaitan dengan land breeze dan juga sea breeze ni. Kenapa ni? Sekejap kenapa? Okey, baik. Tolong bantu cikgu sekejap. Okey, kalau untuk aircon tentunya. Okey, ada aircon kat bahagian atas. Ini aircon, cantik ni aircon dulu. Ni aircon. Okey. Ni kamu. Aircon. Saya nak tanya. Aircon dia akan mengeluarkan angin apa? Cool ke hot? Respon? Cool. Cool. Saya nak tanya, kalau cool, dia berat ke ringan? Density dia. Berat. Density dia. Berat. Denser. Denser. So kalau denser dia akan jadi ringan ke berat? Low. Berat. Berat. So molekul udara dia akan turun ke bawah kan. Okey ya? Molekul udara akan turun ke bawah. Dekat bahagian dalam rumah kamu ada apa? Dekat dalam bilik kamu ataupun rumah kamu dia panas. Hot air. Okey. Hot. Denser ke ataupun less dense? Less dense. Less dense. Ringan ke berat? Ringan. Ringan. So konsep dia macam mana untuk bahagian aircon. So aircon ni cool, dia akan turun ke bahagian bawah, hot air akan naik ke atas. Okey. Sampai dekat bahagian atas ni, dekat bahagian dalam aircon ni sebenarnya dia ada kita panggil sebagai dia macam ada penapis untuk bahagian udara panas. So bila dia naik ke atas, udara panas tersebut akan keluar ke bahagian luar, udara sejuk akan turun ke bawah balik. So dia akan convex, dia akan berputar yang menyebabkan bahawa bilik kamu dalam masa contohnya dalam 2 ke 3 minit dia akan jadi sejuk. Okay. Disebabkan oleh udara panas naik ke atas, udara sejuk yang akan turun ke bahagian bawah. So ini konsep untuk heat flow bagi aircon. Dia adalah namanya adalah apa? Tolong respon yang kamu dah belajar tadi tu. 3 tu yang mana satu untuk aircon ni? Respon. Convection. Bukan. Convection of air. Convection of air. Ya betul. Convection of air. Convection bagi perolakan untuk udara. Bagus. Faham tu? Okey, sikit. Okey, kita habis land breeze dengan sea breeze.
Okay, kita masuk sikit tentang heat conductor and heat insulator sudah habis. Okay, so ada heat conductor dan juga heat insulator. Ada yang good conductor of heat, ada bad conductor of heat. Okay, good conductor of heat kita panggil heat conductor lah. Kalau bad conductor of heat kita panggil sebagai penebat heat ataupun heat insulator. Okay, alah, ni senang je. Kalau untuk iron contohnya, kamu nak iron baju kan, yang metal ni heat conductor ke heat insulator? Penebat haba ke ataupun pengalir haba? Sebab Konduktor. ada conductor lah. Ni conductor. Okey, kalau pen, kalau kamu nak masak, yang dekat bahagian buntut pen tersebut yang nak kena pada api, conductor ke ataupun insulator? Respon? Konduktor. Conductor. Kalau kamu nak pegang pen ni. Insulator. Penyebat. Penebat. Kalau conductor memang sakit lah tangan kamu. Okey. Okey. Bahagian pemegang adalah insulator. Okey, baik. Ke bahagian termometer pula. Termometer ni kita nak check apa tadi? Mula-mula tadi kita belajar lah. Nak check apa? Termometer. Untuk cek darjah kepanasan atau kesejukan. Okay, degree of hotness. Sekejap hotness and coldness. Okay, degree of hotness and coldness. Okay, so mercury ni bila kita celupkan yang bahagian besi dekat bawah ni, so dia sebenarnya adalah conductor ke ataupun insulator? Sebab kita nak kira degree of hotness, so suppose ni metal bawah ni Konduktor. Senang kan? Okay, conductor. Baik. So heat insulator dan juga heat conductor kamu dah tahu dah. Ya, ni contoh heat insulator. Pemegang ni heat insulator. Ice box. Okay, ada heat insulator. Kalau wood ni juga ada heat insulator contohnya. Okay. Baik. Untuk eksperimen ni nanti cikgu akan sentuh untuk kelas yang seterusnya. Kita habis dulu pukul 9 ni, cikgu tak nak sentuh lagi yang lain. Cikgu tak nak habiskan tajuk ni keseluruhannya lah. Okay. Cikgu stop sampai sini lah. Heat conductor dan juga heat insulator. Okay. Setakat yang kita dah belajar berkaitan dengan heat ni, daripada apa dia ni, perbezaan antara temperature dan juga heat. Lepas tu kita masuk berkaitan dengan heat flow ni. Faham ataupun tidak? Tolong respon. Faham. Okay, boleh Okay, untuk exam kamu cikgu tak habis tanda lagi. So cikgu tak key in lagi markah. Okay. So semua dah jawab dah sebelum ni. So mungkin dalam minggu ni lah kot. Apa nanti cikgu akan update lah. Kalau cikgu habis tanda ni, cikgu akan key kamu. Okay, baik. So cikgu rasa itu saja kelas kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada minggu hadapan untuk kelas yang seterusnya. Okay, baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Kata cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama.